Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini, pagi Jumaat 24 Disember 2021 bersamaan dengan 19 Jumadal Ula 1443, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Yasin. Tafsir surah Yasin. Surah Yasin, surah yang ke-36. Surah yang ke-36, masih lagi dalam juzuk yang ke-22. Kemudian nanti beberapa ayat baru masuk 23. Jadi untuk awal ni juzuk 22. Mengandungi 83 ayat. InsyaAllah kita akan baca untuk siri pertama ni daripada ayat 1 sampai 7. Dan kita akan tengok intisari muqaddimah dan intisari surah Yasin. Kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Mari kita baca ayat dulu. Kemudian kita pergi kepada kepada huraian dia. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Baik, sebelum kita pergi terjemahan, undur balik satu muka surat, iaitu muka surat edisi Jawi, muka surat 951. Muka surat 951, Muqaddimah Surah Yasin. Muqaddimah Surah Yasin. Surah ini, kita tengok dalam pimpinan Ar-Rahman, dia mula dengan surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil surah Yasin Makkiyatun. Maknanya diturun di Makkah sebelum Nabi kita hijrah. Itu makna Makkiyah. Waqila, ada juga sedikit pandangan, tapi kebanyakan ulama hukiyal ijma'u ala zalik. Dinukilkan ijma' mengatakan surah Yasin itu Makkiyah. Cuma ada sedikit qila, ada riwayat mengatakan Makkiyatun illa ayatan minha, kecuali satu ayat. Ayat mana?
wa hiya qauluhu ta'ala wa idza qila lahum anfiqu. Ayat 47, famadaniyatun. Wa qila, ada kata ayat lain, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ayat 12, famadaniyatun. Kita kata wallahu alam. Yang pentingnya, majoritinya, keseluruhannya surah ini Makkiyah. Mengandungi 83 ayat. Itulah Yasin ada 83 ayat. Sikit je. Kalau tuan-tuan boleh hafal lagi bagus. Saya hafal tidak lah ustaz. Saya baca sentiasa tapi tak ingat-ingat juga. Kenapa ingatlah. Dan 83 ayat. Sikit je. Dan dinamakan surah Yasin. Kenapa nama dia surah Yasin? Surah Yasin dinamakan surah Yasin, Yasin, 2 huruf, kerana Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan 2 huruf yang tersebut, yang dialah sahaja mengetahui maksudnya. Tuan Syekh panel pimpinan dia masih lagi memilih pandangan yang mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala yang maha mengetahui maksud Yasin. Apa dia maksud Yasin? Kalau tengok dalam tafsir macam-macam lah, ada orang hurainya. Kan? Ada kata tu kata ni. Dalam tafsir kita ni Muharrar dia kata sumyat hadhihi surah, dinamakan surah ini dengan surah Yasin kerana Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan 2 huruf ini, Yasin. Wa qad infaradat hadhihi surah biftitahiha bihadzainil harfaini. Dan dia tersendiri, tak ada surah lain yang mula dengan 2 huruf ini. Kalau huruf alif lam mim itu banyak. Yang ni Yasin surah ni je ada. Famuyyizat bihima an baqiyati suwar. Jadi berbezalah dia dengan surah-surah lain dengan permulaan ayat Yasin. Boleh lihat dalam tafsir Ad-Durrul Mansur li Suyuti, ma ruwiya fi tasmiyatiha, riwayat-riwayat yang menyebut tentang apa? Tentang nama Yasin itu. Baik, kita pergi kepada intisari kandungan surah ini. Tuan-tuan tengok dalam pimpinan muka surat 951. Intisari kandungan surah. Pada mulanya Allah Ta'ala menegaskan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkannya dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima Al-Quran itu ialah rasulnya yang tetap di atas jalan Islam yang lurus. Kemudian Allah Ta'ala menggambarkan keadaan orang-orang yang berdegil dalam kekufurannya dan yang telah diketahuinya bahawa mereka tidak akan beriman. Bahawa kesombongan dan kedegilan mereka telah membelenggu mereka daripada tunduk mematuhi kebenaran, dan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat kebesaran telah menyekat dan menghalang mereka daripada melihat jalan yang benar. Kemudian ditegaskan bahawa peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang diberikan kepada orang-orang yang sedia menurut Al-Quran serta mereka takut melanggar perintah Allah yang amat pemurah semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan. Itulah dia panggil beriman dengan perkara gaib. Kita takut walaupun kita tak tengok. Sebab kita yakin dan percaya. Lalu diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada golongan kafir musyrik yang menentangnya kisah penduduk sebuah bandar pada zaman yang silam yang telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka dan akibat buruk yang menimpa mereka.
Sebaliknya orang yang beriman di antara mereka telah menerima balasan yang sebaik-baiknya. Kemudian ditegaskan, sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang akan menimpa orang-orang yang mengingkari kebenaran. Mengapa mereka bersikap demikian? Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah lalu yang telah dibinasakan disebabkan keingkaran dan kekufurannya? Sebenarnya tidak ada satu makhluk pun melainkan akan dihimpunkan di padang mahsyar pada hari akhirat kelak untuk dibicarakan dan menerima balasan. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan dalil-dalil yang jelas untuk memahami kekuasaan dan kemurahannya. Di antaranya ialah bumi yang mati yang dihidupkannya dengan berbagai-bagai jenis tanaman yang subur. Demikian juga malam dan siang yang silih berganti. Juga matahari yang kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Dan bulan yang ditentukan beredar melalui beberapa peringkat. Sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya. Berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Nama bulan dipanggil hilal. Kemudian diterangkan keadaan yang akan berlaku pada hari akhirat dan balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Masing-masing ada balasan. Surah ini diakhiri dengan menerangkan keadaan kekuasaan Allah Ta'ala, yang apabila Allah menghendaki adanya sesuatu benda, hanyalah dengan berfirman kepada hakikatnya sesuatu itu, kun, jadilah engkau, fayakun, maka terus benda itu menjadi. Maha suci Allah, Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu dan yang kepadanya dikembalikan sekalian makhluk. Itu intisari surah Yasin dalam pimpinan. Kita pergi kepada beberapa poin yang boleh kita kutip daripada intisari yang panjang tadi. Yang pertama, maqasidus surah. Objektif surah ini. Min ahami maqasidi hadhihi surah. Di antara objektif besar surah ini, takrir ummahati usuluddin. Nak menetapkan usul, asas-asas kepada usuluddin. Yang pertama, wahdaniyatillahi rabbil alamin. Keesaan Allah, Tuhan pemilik alam ini. Yang kedua, wal ba'thi wal jaza', menetapkan kebangkitan semula dan pembalasan. Yang ketiga, wal wahyi wal risalah, wahyu Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan risalah kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tajuk-tajuk yang dibincangkan ada 7 tajuk besar. Yang pertama, at-ta'kid ala sidqir Rasul sallallahu alaihi wasallam, nak mentakkidkan, menguatkan benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan risalah kerasulannya, bawaannya, ajarannya. Yang kedua, zikru qissati ashabil qaryah. Allah Ta'ala sebut satu kisah sebuah penduduk sebuah negeri, apa yang berlaku di antaranya dengan rasul-rasul, utusan Allah Ta'ala yang Allah hantarkan kepada mereka. Yang ketiga, bayanu ba'di mazahiri qudratillah wa ni'amihi ala ibadih, menjelaskan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala dan nikmat-nikmatnya ke atas hamba-hambanya. Yang keempat, al-ikhbaru bi ba'di da'awal musyrikin al-batilah, cerita sebahagian daripada dakwaan puak-puak musyrikin yang batil, ma'ar raddi alaihim, serta menolak bantahan terhadap dakwaan mereka.
dan menjelaskan peristiwa mereka akan keluar daripada kubur pada hari kiamat, lil hisabi wal jaza, untuk kira-kira dan pembalasan. Yang kelima, bayan ma a'addahu Allah Ta'ala lil mu'minin fil jannah, menjelaskan apa yang telah Allah Ta'ala sediakan bagi orang mukmin dalam syurga dan bagi orang kafir dalam neraka, na'udzubillah, dan semua anggota-anggota mereka menjadi saksi. Tangan, kaki, mulut, lidah, semua jadi saksi. Yang keenam, tanzihul Quran an yakuna muftara. Allah Ta'ala bersihkan Quran ini daripada tuduhan ianya rekaan Nabi SAW, dan membebaskan Nabi SAW daripada tuhmahan yang dibuat oleh Quraisy mengatakan Nabi ahli syair, penyair, dan tuduhan-tuduhan yang lain. Untuk menenangkan hati Nabi SAW terhadap peristiwa tersebut, serta menjelaskan tugas sebenar Rasulullah SAW, iaitu al-balagh, menyampaikan, wal inzar, dan pemberi amaran. Yang ketujuh, khutimatis suratu bi taqriril ba'thi. Surah ini diakhiri dengan penetapan kepada peristiwa kebangkitan semula di akhirat dan rad kritikan terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Ini dia panggil 7 tajuk besar yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah apa ni? Dalam surah Yasin. Kelebihan surah Yasin sangat masyhur. Boleh dikatakan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan tentang surah Yasin. Banyak. Kalau saya nak baca hari ini memang banyak. Tetapi sebagaimana diputuskan oleh para pengkaji hadis mengatakan bahawa warada fi fadli surat Yasin khas, terdapat banyak dalam surah-surah Yasin ini hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihannya. Tetapi kebanyakan hadis itu tidak sahih. Tidak sahih, bahkan ada yang berat. Dhaif, terlalu dhaif biasa, dhaif terlalu syadid, ataupun ada sebahagiannya hukima bil wad'i, mana ulama hadis kata hadis rekaan. Hadis rekaan. Jadi banyaklah. Alhamdulillah saya sudah surai dalam perbincangan kita yang tentang masalah ini. Bahkan ada dinukilkan daripada sebahagian ulama mengatakan kelebihan surah Yasin ini, maknanya kalau kita nak apa-apa bacalah surah Yasin. Itu dia panggil tajribah. Maka kesimpulannya, hadis-hadis yang marfu' kepada Nabi SAW tidak sahih, dan sebahagiannya hadis mauquf daripada kata-kata sahabat, ada sebahagiannya daripada tajarub ataupun pengalaman orang-orang yang soleh tentang surah Yasin. Maka kita perlu pada penjelasan lah, kan? Macam hadis yang baru ni dalam tanya jawab, hadis yang diviralkan bahawa siapa dia baca Yasin dekat dengan orang sakit, malaikat mari berpuluh-puluh ribu malaikat. Kita kata itu bukan setakat tak sahih, tapi para ulama mengatakan itu hadis itu makzub ataupun maudhu'. Jadi kita menetapkan bahawa Yasin salah satu daripada surah daripada Quran, mempunyai kedudukan yang tinggi. Terdapat banyak hadis-hadis yang menyebutnya, tapi para ulama mengatakan nak cari yang sahih itu agak sukar. Maka dengan itu kita beramallah dengan surah Yasin sebagaimana surah-surah yang lain dalam Al-Quran. Setiap kali huruf yang kita baca ada kelebihannya. Karena itu kalau tengok hadis-hadis kelebihan Yasin itu kena semak dulu. Baiklah. Maknanya kita kesimpulan bahawa Yasin salah satu daripada surah Al-Quran yang kita mesti baca sebagaimana kita baca surah-surah yang lain yang mempunyai kelebihannya.
sebagaimana surah Al-Quran, baca Al-Quran. Baiklah para pelajar sekalian, itu kesimpulanlah. Kalau saya tengok dalam senarai yang dibuat ini, hadis-hadis tentang kelebihan Yasin, tapi kita ambil kesimpulan saja. Tengok kepada tafsir. Muka surat dalam tafsir pimpinan kita ni. Muka surat 952, surah Yasin, surah yang ke-36 diturunkan di Makkah, 83 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi mengasihani, Maha mengasihani. Yasin. Yasin. Itu dia panggil dalam bahasa, dia panggil al-huruf al-muqatta'ah. Huruf al-muqatta'ah. Huruf disambung tapi baca satu-satu. Baca macam huruf asal. Yasin. Tapi kita sambunglah. Yasin. Tengok nota di bawah. Allah jua yang mengetahui maksud huruf-huruf potong ini. Lihat penjelasan nombor 7. Di awal surah Baqarah. Jadi hadhil huruf al-muqatta'ah, tanda tuan-tuan, nama dia huruf al-muqatta'ah. Huruf dibaca satu-satu tapi tulisannya bersambung. Yang dimulai dengan dia surah ini. Tak ada surah lain kecuali surah Yasin satu saja. Untuk tujuan apa? Libayani i'jaz Al-Quran, untuk menyatakan Quran itu mukjizat. Tak berani dicabar oleh mana-mana fusaha wal bulagha, orang-orang fasih, orang pakar dalam bidang bahasa Arab zaman Nabi SAW yang masyhur itu tidak mampu untuk menandingi Quran. Tak boleh. Menzahirkan bahawa semua makhluk yang ada pada waktu itu, pada waktu sekarang sampai hari kiamat, tak mampu nak cabar Al-Quran. Sedangkan dua huruf ini adalah merupakan huruf yang biasa digunakan oleh percakapan orang Arab. Tapi dia tak mampu nak cabar Quran. Kita kata Alhamdulillah, itulah i'jazul Quran. Dia ada dua, dia panggil mukjizat Al-Quran. Mana Quran itu mengandungi perkara yang mencarikan adab. Mukjizat. Satu dia panggil i'jaz Al-Quran. Quran itu lemah, orang lain nak tiru dia tak boleh. I'jazul Quran. Jadi ada i'jaz, ada mukjizat. Nah, itu banyak bahasa daripada Quran. Satu lagi yang dibahas, yang menjadi isu kontroversi di kalangan sebagian ulama, dia panggil majaz Al-Quran. Ada majaz ke tak ada majaz? Panjang cerita dia. Saya tak nak buka cerita kepada tuan-tuan, sebab kita nak tadabbur di sini. Baik, apakah makna Yasin? Yasin, apa makna dia? Makna dia, ukhtulifa fi makna hadhihi lafzah. Dalam kitab Fathul Qadir al-Shawkani, dikata ulama berbeza pandangan tentang makna lafaz Yasin. Ada yang mengatakan Yasin dengan makna ya rajul, wahai laki-laki. Yasin dengan makna ya insan, wahai manusia. Ada sebahagian ulama mengatakan dia ni termasuk dalam nama Nabi, salah satu daripada nama Nabi. Sebab itulah orang yang buat qasidah Yasin sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada nama. Kata di Al-Wahidi, qala Ibnu Abbas wal mufassirun, maksud Yasin dengan mana ya insan, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq, maknahu ya sayyidal bashar, wahai penghulu manusia. Wa qala Malik, Imam Malik kata ismun min asma'illah, rawa zalikan ashab. Panjanglah dia. Waqi, ada lagi kata makna ya sayyid, kata huwa aqsamun aqsamallahu bi, satu sumpah yang Allah Ta'ala bersumpah dengan dia. Tapi dalam kajian ini mengatakan
ada ulama dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran mengatakan as-sahih, yang pendapat yang sahih, anna Yasin bimanzilati Hamim. Yasin ini setara dengan kawan-kawan dia lain. Hamim, Alif Lam Mim. Itu laisat min asma'in Nabi, bukan daripada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang masyhur Yasin dan Taha itu min asma'in Nabi, fa ghairu sahih, tidak benar. Laisa zalika fi hadisin sahih, tak ada hadis sahih. Wala hasan, hadis hasan tak ada. Wala mursal, dan tidak juga dinukilkan daripada kata-kata sahabat. Maka dia termasuk dalam huruf al-muqatta'ah seperti Alif Lam Mim, Hamim, Alif Lam Ra dan lain-lain. Jadi Zajjaj kata itulah ahli Arabiyah menyebut sedemikian. Maka Syekh Syangqiti dalam Adwa'ul Bayan mengatakan Yasin at-tahqiq, setelah diteliti dalil-dalil yang ada perbahasan para ulama, min jumlatil annahu min jumlatil hurufil muqatta'ah fi awailis suwar. Jadi mana kita kata khilaf lah. Ada orang kata makna ni, ada sebagian ulama kata daripada nama Nabi, tapi para ulama muhakkik kata tidak sahih. Wallahu alam, yang pentingnya ada khilaf. Kalau orang kata nama Nabi, ada pandangan. Kalau kata tidak sahih, ada pandangan. Jadi dalam perkara seperti ini, bagi kita ya, kalau kita belajar, kita tak kata nama. Tapi kalau orang kata, tak seduk kelahi dengan dia. Wallahu alam, itulah pendekatan kita. Kalau kita duk berkerah pun, tak sudah juga. Baiklah, yang pentingnya Yasin, ada ayat yang pertama dalam surah yang ke-36 ini, dan sabit dalam Quran. Khilaf ulama tentang makna dia dan maksud dia. Maksud dia yang paling senangnya, yang dipilih oleh sebagian ulama, Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala yang maha mengetahui maksud dia. Wallahu a'lam. Baik, mari kita pergi kepada ayat yang kedua. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmat dan kebesaran yang tetap kukuh. Demi Al-Quran, uqsima bil Quran zil hikmah. Dia bersumpah dengan Quran yang punya hikmah. Apa dia hikmah? Al-Hakim, Al-Muhkam, Al-Mutqan. Makna yang kukuh, yang teguh, yang tidak ada ikhtilaf dan tidak ada cacat celanya. Pada Quran itu lengkap. Wala ya'tihil batilu min baini yadihi wala min khalfih. Quran ini tidak ada perkara yang tak betul di awalnya, di akhirnya, depannya, belakangnya. Al-Hakimil ladzi yajib ar-ruju' ilaih. Quran diturun sebagai hakim, pemutus yang wajib umat Islam merujuk kepadanya. Kepada siapa? Kepada Al-Quran. Baik, kata Abu Hayyan, Al-Hakim menunjukkan daripada fa'il bermakna muf'al ataupun lil mubalaghah min hakim, maknanya zu hikmatin. Quran itu mempunyai hikmah yang besar. Apa makna hikmah yang besar? Iaitu al-hakimul ladzi wasfuhu al-hikmah, bijaksana. Itu dia panggil Al-Quran Al-Hakim. Quran ini yang penuh dengan hikmah. Setiap patah kalimah, setiap ayatnya mengandungi hikmah, sama ada kita tahu atau tak tahu. Yang halal ada hikmah di sana. Yang haram ada hikmah kenapa dilarang. Yang Allah perintah ada hikmah kenapa kena buat. Allahu Akbar. Semuanya ada mengikut kelayakan wad'ul jazak bil khairi wasyarr. Balasan baik, balasan buruk berada di tempat yang sesuai. Itulah dipanggil Al-Hakim Zul Hikmah. Baik, kesimpulannya Al-Hakim, Al-Quran hakimun bikulli makna al-hikmah. Quran ini penuh dengan hikmah, dengan dengan makna yang cukup lengkap. Kita nak apa? Itulah dia panggil Al-Hakim. Allah Ta'ala sifatkan Quran itu sifat Al-Hakim. Jadi tiba-tiba ada orang mari bercakap tak sedar diri,
Dia kata Al-Quran tak sesuai zaman kita ini. Maknanya kalau kita berani, geng-geng sekular yang mendakwa Quran tak sesuai zaman kita hari ini, bermakna orang ni berani mengatakan Quran tidak hikmah. Siapa dia berani? Dia baca Yasin tiap masa. Ada apa peristiwa, Yasin mesti dibaca. Tapi bila sampai Al-Quranil Hakim, jadi Al-Quran untuk diacarakan, bukan Al-Quran menjadi pemutus dalam hukum di antara manusia. Ini yang kita kena tekankan dalam ilmu tadabbur kita ni. Kembalikan fungsi Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar dibaca, bukan dijadikan acara. Lebih-lebih lagi surah Yasin yang sangat banyak kelebihan-kelebihan dia tadi yang disebut, walaupun tidak sahih, tetapi sangat banyak. Dan yang maudhu' juga banyak. Jadi kita kena berhati-hati. Yang penting kita nak fokus di sini Al-Quranil Hakim. Allah gambarkan Quran itu dengan hikmah, kebenaran yang tetap kukuh. Jadi kamu kena yakin, letak kepercayaan. Ya qari' Yasin, wahai para pembaca Yasin, letak kepercayaan bahawa semua isi kandungan itu benar dan semua isi kandungan Quran itu hikmah. Tiba-tiba dalam bab baca semangat, dalam bab cari kelebihan semangat, tapi dalam bab perundangan kenapa Yasin dipinggirkan? Kenapa Quran dipinggirkan? Ini kita kena kembalikan fungsi Al-Quran ke dalam masyarakat. Setengah orang dia kata membumikan Quran. Saya kata tak ada, takut orang salah faham ya. Dia kata akhirnya jadi mengkebumikan Quran. Sebagaimana yang ditulis dalam surat khabar, ada pengembara naik atas bukit, dia pergi tanam Quran. Tanam Quran atas bukit. Kata la, Quran bukan untuk ditanam. Yang kita tanam atas bukit ni pokok kelapa, bukan tanam Quran. Quran untuk dibaca, untuk ditadabburkan. Hari ini timbul pula Quran tidak basah dan macam-macam yang kita boleh katalah apa saja. Yang pentingnya baca Quran dan hayati Al-Quran. Itu yang penting. Baik. Itu fungsi Quran jelas. Kita pergi pada ayat 3. Innaka laminal mursalin. Tengok dalam bahasa Arab. Innaka, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dari seorang rasul, dari rasul-rasul yang telah diutuskan. Innaka lamina. Itu bahasa Arab kata takkid dengan beberapa huruf. Innaka, inna, lamina. Itu bahasa dia panggil bahasa takkid. Ayat ini nak menguatkan bahawa Nabi bukan mengaku dia di atas, tapi Allah yang hantar dia mari. Kita kena kuatkan sikit dia punya bacaan. Cara huraian pun kena innaka laminal mursal. Engkau ya Muhammad benar-benar diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan kau mengaku sendiri, tidak. Ya Allah. Ayat 4. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim, yang tetap di atas jalan yang lurus. Dia panggil agama Islam ay ala tariqil hudal mustaqim alladhi la wijaja fih. Jalan yang lurus, tak ada bengkok. Al-musili ila Allah wa ila jannatihi, yang akan menyampaikan jalan ini kepada Allah dan kepada syurga. Mau nak pergi jumpa Allah, nak pergi syurga, ikut lorong ni. Jangan ikut lorong orang Kelantan kata tak tu kalu, merapu ikut saya, jangan. Dia ada jalan dia. Kita pun ada semua lorong-lorong yang kita nak pergi ada jalan. Kalau tak ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak jumpa. Jalan one way ya. Bukan banyak lorong. Jangan main-main. Ala siratal mustaqim. Ayat 5. Tanzilal azizir rahim. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha berkuasa lagi amat mengasihani. Tanzil.
Tanzil ay nazzalallahu ta'ala hadzal Quran. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang bijaksana, yang kasihan belas kepada hamba-Nya telah menurunkan Al-Quran. Siapa dia? Allah itu Al-Aziz, Zil Qadril Azim, Al-Ghalib, Alladhi la yughlab. Itu makna Al-Azim, makna Allah Ta'ala yang sentiasa menang, yang tak ada siapa boleh lawan dia, yang sentiasa gagah perkasa, yang tak ada siapa boleh lemahkan dia, tak ada siapa boleh kalahkan Allah Ta'ala. Itu dia panggil Ar-Rahim, yang sangat kasihan belas, mengasihani, biman amana bihi wattaba'u, dengan orang yang beriman dan orang yang ikut ajaran, maka orang itu mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla, mendapat kasihan belas. Jadi dalam ayat ini, para pelajar sekalian, kita tengok apa yang Allah Ta'ala sebut kepada kita, Tanzil al-Aziz ar-Rahim. Allah Ta'ala nisbahkan penurunan Al-Quran itu kepada dua nama. Dua nama Allah Ta'ala yang mulia, Al-Aziz, yang gagah perkasa. Kalau mengkena Tuhan gagah perkasa, yang boleh ambil tindakan ke atas para penderhaka, ayat ini menjadi isyarat ila wujubil amali bima ja'a bihi Quran, isyarat kepada wajib kita beramal dengan apa yang terkandung dalam Quran. Siapa tak beramal, fa inna amamahul aziz, di hadapan kita Allah yang gagah perkasa, yang boleh mengambil tindakan kepada penderhaka. Allahu Akbar. Sifat nama yang kedua, Ar-Rahim. Ar-Rahim yang sangat kasihan belas. Ayat ini menjadi isyarat kepada hazal Quran. Quran ini Allah Ta'ala turun semata-mata rahmat daripada Allah kepada hamba-hambanya. Jadi bila kita kata Quran ini rahmat daripada Allah, untuk apa? Untuk menghidupkan hati, menjadi pemandu, menjadi pedoman untuk kita sampai balik kepada Allah Azza wa Jalla, untuk sampai balik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, lama dah kita baca Yasin ni. Nah, daripada budak lagi, ayah kita, mak kita bawa pergi masjid nak baca Yasin. Tapi penghayatan kita kepada Yasin itu setakat mana? Setakat tu lah, setakat menjadi acara bacaan. Ini kita naik taraf daripada bacaan biasa kepada bacaan qiraah tadabburiyah, qiraah secara tadabbur dan perhati kepada setiap ayat. 7 ayat ini kalau tuan-tuan hayati pada pagi ini sampai pagi besok, kita akan terasa kerdilnya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita akan rasa lemahnya kita, dan baru kita kenal fungsi Al-Quran dan tugasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas Nabi? Tengok ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, Allah nyatakan tugas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada siapa? Kepada kaum yang datuk nenek mereka telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran. Siapa dia? Kaum mana ni? Sekejap. Fahum ghafilun, sebab itulah mereka lalai. Jadi ayat ini dalam tafsir Ibnu Ashur dikata, kaum itu, kaum, pergilah beri nasihat, peringatan kepada kaum yang datuk nenek mereka tak beri nasihat, lama dah tak bagi peringatan. Siapa mereka? Siapakah mereka itu? Kaum yang tak dapat nasihat itu siapa? Yang pertama, ada yang mengatakan Al-Arab Al-Adnaniyun, bangsa Arab Adnan. Sebab apa? Telah berlaku beberapa kurun, terputus di antara dia dengan nabi-nabi yang terdahulu. Tok nenek dia tak dengar dah ayat-ayat Taurah, ayat Injil, tak ada. Wa innama yubtadau.
Kenapa disebut dengan nama Adnan? Sebab dia kata Adnan ni lianna Adnan ni asal kepada Arab musta'ribah. Mana orang penduduk Mekah ni mari daripada kabilah Adnan. Jadi dia panggil Adnaniyun. Ada yang mengatakan yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kaum yang tak didatangi oleh tok nenek mereka, tak nasihat tu siapa? Lam yunzar aba'uhum aqrabun. Maknanya satu kumpulan yang anak beranak mereka ni tak peduli dah dengan agama. Kerana terlalu lama masa hilangnya, putusnya fatratin minar rusul, terputus dengan rasul yang awal. Dan mereka bukan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab, Yahudi, Nasara, dia ada kitab. Bersambung kepada sanak dia kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa. Hak ni hak putus tengah jalan ni. Ahlul kitab tidak, berapa agama pun tak tahu apa ni. Pakai sembuh ikut C, kata orang. Ikut dan. Jadi, macam mana dia nak bagi nasihat, dia pun tak tahu juga. Yang ketiga, litunzira qauma. Kaum mana itu? Kata di Ar-Razi, ay ma'unziru ba'dama dallu. Tok nenek dia bila sesat, pergi sembah berhala, macam mana dia nak bagi nasihat pada anak cucu? Dia pun sesat. Orang sesat. Dia sesat, dia panggil sesat dalam sesat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi, kata di Sam'ani, ada yang mengatakan kaum Quraisy. Quraisy itu sendiri, tok nenek mereka telah putus dengan agama samawi. Putus. Illa baqaya, kecuali beberapa orang yang masih lagi berpegang dengan ajaran yang suci yang ditinggal oleh nabi-nabi mereka. Itulah yang disebut oleh para ulama tentang litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Maknanya kita kata kesimpulannya, supaya tuan-tuan tak pening, kita simpulkan maksudnya Nabi ni memberi nasihat kepada Quraisy sebab Quraisy ni tak ada kitab. Dia bukan macam Yahudi dengan Nasara. Dia tak ada kitab. Dia adanya jahiliyah. Jahiliyah pokok dia tu. Dia nak sembah batu, sembah batu. Nak sembah kayu, sembah kayu. Musim buah tamar masak, dia buat buah tamar, ambil buah kurma, diukir buat patung, jadi Tuhan. Bila habis musim esok, kepala mula-mula, telinga Tuhan cabut, hidung Tuhan cabut, akhir kali habis dengan Tuhan yang makan. Itu je yang puak-puak dia yang ada. Na'udzubillah daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Ayat yang ketujuh, yang terakhir dalam siri kita ini, insya-Allah. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Demi sesungguhnya telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak mahu beriman. Maksudnya laqad wajaba azabullah, azab Allah Ta'ala telah tetap ke atas kebanyakan musyriki Arab, puak-puak musyriki Arab, Quraisy dan geng-geng dia, yang telah termaktub dalam ilmu Allah Ta'ala bahawa mereka tidak akan beriman. Macam Abu Jahal, Abu Lahab, tak beriman. Kebanyakan merekanya kerah kepala, terus dengan kekufuran mereka menentang Nabi SAW pagi, petang, siang, malam, hatta ya'tiyahumul maut, sehingga mereka mati dalam keadaan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini, ayat 7 ini, setelah Allah Ta'ala hantar bagi Nabi, berjalanlah dakwah, penentangan berterusan, maka Allah Ta'ala tetapkan ke atas mereka haqqal qaul. Aku tetapkan ke atas, wajaba azabullah, tetaplah azab Allah Ta'ala akan menimpa puak-puak Quraisy dan orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Abilalah. Fahina idzin uqibu bit-tab'i ala qulubihim. Setelah Allah Ta'ala gezek mereka ni kafir, mati kafir, maka telah dicop seal, telah ditutup di atas hati mereka,
Apa dia? Mereka tak akan beriman. Mereka itulah penduduk neraka. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, kita berhenti setakat tu satu episod dalam perbincangan 83 ayat ini. Mana kita nampak perbincangan ayat ini tentang Al-Quran. Allah Ta'ala bersumpah dengan dia, dan Nabi itu benar, membawa jalan yang mustaqim. Orang yang menentang Nabi, iaitulah orang yang telah terputus daripada ajaran Nabi yang terdahulu. Patutnya bila dia putus, dia hubung balik lah. Tapi mereka ni jadi keras kepala, jadi tak dengar kata. Bukan nak hubung balik, dia berlawan pula dengan Nabi, sehinggalah Allah Ta'ala tetap laqad haqqal qaul. Allah kata, aku cop atas hatimu, tak akan beriman lagi. Matilah Abu Jahal, matilah Abu Lahab dalam keadaan derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beberapa lagi lah Quraisy, ketua-ketua Quraisy yang mati dalam peperangan Badar, dalam suasana mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar, kita break setakat itu dulu. Kita pergi kepada 10 faedah secara ringkasnya insya-Allah. Faedah yang pertama, al-fawaid al-ilmiyah. Faedah yang pertama, Allah kata Yasin wal Qur'anil Hakim. Hadzal Quran, Quran ini yang teguh, hakim, menunjukkan bahawa Quran ini yang teguh, yang mantap, yang kukuh. Tidak ada manusia yang boleh cabar Al-Quran sampai hari kiamat. Hari ini bersidanglah, awak nak bersidang di mana? Di Rome, Vatikan, di Los Angeles, duduk dalam hutan mana, nak lawan Al-Quran tidak akan tercabar. Allah Ta'ala buat 2 huruf ya, Yasin, Hamim, pun mereka tak boleh nak ikut. Sedangkan huruf itu mereka guna, huruf itu huruf yang diguna oleh mereka daripada cakapan mereka. Tapi bila mari ayat begini, mereka tak boleh buat. Kalau buat tak jadi, tak comel, tak sedap. Itu dia panggil I'jazul Quran. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Wal Qur'anil Hakim. Al-Quran yang penuh hikmat. Ayat ini menunjukkan kepada azamatul Quran, menunjukkan keagungan Quran, li'anna Allah Ta'ala aqsama bihi, karena Allah Ta'ala bersumpah dengan Quran. Wal Qur'anil Hakim. Allah Ta'ala tidak akan bersumpah kecuali bisyai'in mu'azzam, dengan sesuatu yang agung, yang hebat. Wal Qur'anul Karim azimun fi nafsihi. Quran itu sendiri mempunyai keagungan. Quran itu sendiri sebagai mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Jadi kita fokuskan mukjizat Al-Quran kepada isi kandungan. Jangan fokus pada mukjizat Al-Quran. Kalau ada rumah terbakar, Quran tak hangus. Kalau ada banjir, Quran tak basah. Kalau ada apa-apa yang pelik-pelik, yang nampak sangat fizikal, itu tidak jadi masalah. Tak apalah. Benda pelik itu pelik lah. Tapi a'jab minhu, lebih pelik daripada itu, iaitulah Allah Ta'ala cabar dengan Quran ini untuk di challenge, dicabar. Tak ada siapa boleh cabar. Ini kita fokus di situ. Fokus kepada isi kandungan Quran. Yang ketiga, innaka laminal mursalin. Allah Ta'ala ta'kidul khabaril ham. Allah Ta'ala kuatkan setiap khabar yang penting digunakan dengan al-mu'akkidat. Dalam bahasa Melayu, bahasa Arab kata mu'akkidat, makna dengan huruf penguat. Huruf penguat. Apa dia? Innaka lamina. Itu dia panggil huruf penguat. Macam kita lah, terjemah apa kuat? Maka demi sesungguhnya. Sesungguhnya itu makna kena kuat tu. Itu makna sesungguhnya. Sebab apa? Walaupun tak ada lagi, sebab Allah Ta'ala sebut di sini menceritakan Nabi SAW. Ayat ini kepada orang mukmin. Orang mukmin tak ingkar Quran, tapi nak menunjukkan pentingnya Quran itu dipahami dan dipelajari. Kuat dia punya innaka laminal mursalin. Yang keempat, ayat yang sama lagi. Wal Quran hakim innaka minal mursalin
ittisalun la yakhfa bainal muqsami bihi, hubungan yang tidak tersembunyi di antara perkara yang dijadikan sumpah itu, wal Quran, dan wa bainal muqsam alaihi, yang menjadi sumpah di atasnya, iaitulah risalatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala, wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Mana Allah Ta'ala bersumpah dengan Quran, bahawa Quran ini mari pada Nabi, Nabi itu betul, Nabi itu benar. Siapa dia engkar, maka dia kafir. Dia engkar Nabi. Jadi kata ulama, ayat Al-Quran ini menjadi dalil kepada benarnya dakwah Nabi SAW sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dalil sampai hari kiamat. Sampai hari ini pun, kalau orang nak cari mukjizat Nabi yang hidup, Quran. Banyak mukjizat Nabi. Naam, memang banyak pun. Mukjizat Nabi ni banyak. Makannya sedikit jadi banyak, air keluar dari jari dia. Kambing yang kurus Nabi kita pergi perah, susu keluar. Banyak. Tapi cerita yang didengari, kita yakin dan percaya dengan sanad yang sahih jelas. Tapi kalau kita nak tengok bukti nyata, Quran yang ada depan kita. Alhamdulillah. Maka Quran itu menjadi dalil benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Rasul membawa manusia di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Ayat ini mengandungi makna yang jelas bahawa tidak betulnya kata-kata al-mubahiyah, puak-puak batiniyah, yang mengatakan kita ni kalau sudah sampai peringkat tinggi, tak ada lagi lah taklif, tak ada. Solat ni bagi puak mana? Puak-puak yang duduk ahli-ahli syariat ni. Puak-puakmu tu kena maya. Aku tak payah dah pakai niat. Ini dia panggil puak kayu. Sebab Allah Ta'ala bayat al-mursalin, Nabi SAW sepanjang hidup dia, sampai Nabi wafat, masih lagi as-salat wa ma malakat. Nabi kata salat, jaga salat. Mari puak-puak makrifat tarekat mak lipat ni, tak payah salat. Salat itu untuk orang syariat. Kami sudah makam tinggi, tak payah salat. Apa punya cerita ni? Cerita ajaran sesat. Sekarang ni kita tengok geng-geng ajaran sesat ni, ataupun ajaran yang menyeleweng, mula mencabar pihak berkuasa agama. Dia cabar. Dia kata kalau saya ni salah, kenapa pihak pejabat agama tak saman? Kenapa kerajaan tak ambil tindakan? Keluar buku pula. Macam-macam buku pula. Boleh je relax je lagi. Cabar orang ni. Jadi kita kata kalau main cabar-cabar itu menunjukkan benar, kerajaan tak ambil tindakan itu benar, banyaklah benda benarnya. Jadi kelemahan pihak kerajaanlah yang bertanggungjawab. Kalau kamu nak jadi kerajaan, bertanggungjawab. Kamu tu humat al-Islam, penjaga agama Islam ini. Allah Ta'ala beri kepada kita sebagai penjaga agama. Pihak berkuasa agama. Kena bertanggungjawab dengan benda-benda ni, tak boleh duduk diam gitu. Kita tak ada akta. Kalau tak ada akta yang boleh menghukum mereka, tapi kita ada mulut untuk menjelaskan kepada masyarakat kesesatan mereka. Dia membisu kenapa? Di saat orang mempermain-mainkan agama, bawa hadis palsu pun diam, bawa cerita benda palsu pun diam, bawa cerita-cerita hak palsu memang telah dinafikan kesahihannya pun diam. Habis sampai bila kita nak biarkan? Nak suruh masyarakat bawah balas sama sendiri, pihak berkuasa diam, kita kata ini satu kepincangan yang berlaku. Baik, perkara yang keenam, bertanggungjawablah kita depan Allah Azza wa Jalla. Tak selesa tuan-tuan dengan kedudukan pangkat yang ada. Tapi kalau agama dibiarkan orang mempermain-mainkan dia, jangan. Ayat faedah yang keenam, Tanzilal Azizur Rahim. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Ayat tanzil annal Quran munazzal. Bila kata Quran itu diturunkan, makna dia turun secara beruncit, berperingkat-peringkat. Itu dia turun. Syai'an pa syai'an.
Selama mana turun Quran ni? Lebih daripada 22 tahun lebih. Hampir 23 tahun. Barulah khatam Quran. Daripada Iqra' sampai ke ayat terakhir, hampalah. Sampai kepada ayat al-yawma akmaltu lakum. Dekat-dekat hampir-hampir dengan nak wafat Nabi SAW. Itu dia panggil lama masa. Tanzil. Maknanya turun peringkat. Tak sama dengan Taurat dengan Injil. Dia turun pop sekaligus. Itu dia panggil tanzil. Allah Ta'ala turun. Yanzilu syai'an fa syai'an. Ada juga Allah kata wa Qur'anan faraqnahu. Quran. Kalau Tuhan sebut Quran, Quran itu makna sebuah Quran. Itu menunjukkan iktibar kepada nihayatul Quran. Nihayatul Quran setelah 23 tahun dia jadi sebuah Quran yang terkenal dalam mushaf yang ada di tangan kita. Ini kita kata alhamdulillah. Yang ketujuh, Tanzil al-Aziz al-Rahim. Tambih, memberi peringatan bahawa yang menurunkan Quran ni dua nama Allah Ta'ala, iaitu Al-Aziz Ar-Rahim. Jangan berani cabar Quran, sebab Allah Ta'ala itu aziz, gagah perkasa. Berani, tunggu. Yang kedua, Ar-Rahim. Allah Ta'ala yang menurunkan itu yang bersifat dengan rahmat. Maknanya ayat-ayat dia walaupun nampak keras, tapi sangat diperlukan oleh manusia. Contohnya ayat potong tangan orang mencuri. Kalau kita fikir dengan otak kita, kasarnya. Allah Ta'ala kata bersifat dengan rahman, kenapa disuruh potong tangan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat sedih tengok gambar-gambar yang ditularkan. Bila berlaku banjir, orang pecah masuk dalam pasar raya ke dalam kedai orang. Tuan dia kata, kalaulah mereka lapar nak makan, pergi ambil makanan. Ini buat lagi TV, buat lagi mesin basuh, buat lagi dengan oven, buat lagi dengan furun. Ni lapar ke apa? Elektrik pun tak ada. Allahu Akbar. Hinalah sebuah masyarakat yang ambil hak orang tanpa hak. Tuan dia kata kita izin ambil makanan sebab mereka lapar. Betul. Kita kata jazahullahu khairah. Tapi yang kau pergi punggah habis segala benda dalam kedai orang tu apa benda? La haula wala quwata illa billah. Oh, kalau kita tak ambil rusak, biar rusak kat situ. Kenapa pergi ambil barang orang? Kalau ambil tolong angkat ke tempat tinggi tak apalah, mulialah. Ini ambil buat lari ni kenapa? Sekarang ni kita kena ingatlah. Kan? Kamera TV, kamera CCTV, macam-macam alat ada. Kecuali total tenggelam semua sekali bangunan tu, punahlah CCTV. Tapi kalau tak tenggelam sebahagian, CCTV biasa duduk di atas. Sabar-sabar tuan-tuan, belajar-belajarlah ilmu. Dan belajar-belajar kita punya ilmu ni, kena belajar. Jangan tak belajar. Ilmu apa dia? Ilmu beriman pada benda gaib. Sekarang ni kita yakin dengan CCTV. Tapi kenapa kita tak yakin dengan Allah melihat pada perbuatan kita? Itu yang saya tekankan dalam penjelasan kita dalam peristiwa mantapkan akidah umat, iaitulah dengan bagaimana kita nak pasak dalam jiwa mereka sifat-sifat Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Kita tak yakin dengan CCTV, yakin CCTV manusia. Kalau dia teringat CCTV manusia tak punah, dia tak ambil barang tu. Dia tahu benda ni boleh tayang balik. Nak kata apa? Mari kita panjang pula ceramah sini tak habis. Maka dua sifat ini Al-Aziz Ar-Rahim bahawa ini semua kesan daripada rahmat Allah Ta'ala. Marinya Quran walaupun nampak kasar dia punya hukum, tapi itulah yang sepatutnya. Sebab hukum tak berjalan ni lah jadi masalah kita ni. Lepas hilang sana, hilang sini duit, runtuh bangunan, runtuh sana, banjir sana. Dia kata bila banjir berlakulah, timbullah pula balik. Siapa yang buat parit ni, siapa yang buat? Bila runtuh bangunan tak cukup semen, tak cukup besi, macam-macam. Sebab CCTV, iman tidak mantap dalam hati, orang berani menipu walaupun untuk buat masjid. Na'udzubillah. Yang ke-8, dalla istiqra'ul Quran, mengikut kajian ulama-ulama buat kajian kepada Quran. Apabila Allah Ta'ala sebut Quran, dalam Al-Quran, maka dia akan ikuti dengan nama-nama dia. Macam ayat kita ni. Ayat kita ni, Yasin,
wal Qur'anil Hakim. Tanzilal Azizil Rahim. Dalam surah Az-Zumar contohnya, ayat 1. Al-Jasiyah ayat 2. Al-Ahqaf ayat 2. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Maknanya ayat bila sebut Quran, Allah Ta'ala akan sebut sifat dia, nama dia, Al-Aziz. Yang menurunkan Quran ini Al-Aziz Al-Hakim. Tanda tuan-tuan, surah Az-Zumar ayat 1, Al-Jasiyah ayat 2, Al-Ahqaf ayat 1. Falamma zakara tanzilahu kitab bayyana. Allah Ta'ala sebut yang menurunkan Quran ini siapa? Allah Ta'ala yang maha gagah perkasa, yang maha bijaksana, yang maha kasih belas. Dalam ayat lain pula, dalam surah Ghafir, tanzilul kitab minallahil azizil alim. Dalam surah Ghafir ayat 1. Dalam surah Fussilat, tanzilum minar rahmanir rahim. Surah Hud, kitabun uhkimat ayatu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Dalam surah Fussilat ayat 41, tanzilum min hakimin hamid. Dalam surah Yasin, tanzilal azizir rahim. Allahu akbar. Kalau kita senarai ini panjang sini, tuan-tuan boleh tengoklah dalam siri-siri kita yang lepas. Yang pentingnya bila Allah Ta'ala sebut tentang Quran, dia akan bagi nama dia, sifat dia. Siapa yang menurunkan Quran? Kenapa kamu tak percaya? Yang menurunkan Quran Al-Aziz. Al-Aziz itu ada sentiasa. Nak bagi tahu kepada orang, jangan berani-berani coba nak lawan aku. Ar-Rahim, kesian belah. Al-Alim, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Baik, kita pergi kepada yang ke-9. Fi qawlihi ta'ala litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kerja Nabi nak mari bagi nasihat, menyampaikan nasihat kepada kaum yang telah terputus nasihat. Al-ummah allati bu'isa fiha Muhammad, umat yang Nabi kita dibangkitkan padanya, iaitulah umat Quraisy. Tidak ada orang yang memberi nasihat kepada mereka, tak ada orang. Kata Imam Ibn Kathir, ramai ulama tafsir kata, Inna Allah Ta'ala lam yab'as ba'da Ismail nabiyan fil Arabi illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi Ismail dulu, tak ada lagi Nabi. Sehinggalah dibangkitnya Nabi kepada orang Arab ini, sehinggalah namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Arab ni tak ada dah. Lama lah putus dia tu. Baiklah. Yang ke-9, 9 dah kita tadi. Yang ke-10, yang terakhir, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Allah Ta'ala tetapkan bahawa setelah dinyatakan hujah, dibawa dalil, dibawa bukti, tak dengar juga, barulah Allah Ta'ala jatuhkan hukuman cop. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, bahawa ramai di kalangan mereka yang kafir, yang tidak beriman, ay anna aktsara nas min ahli jahannam, ramai di kalangan mereka tidak beriman. Maka Tuhan cop dah atas mereka bahawa mereka tidak beriman. Sebelum daripada jatuh hukum, dibawa Rasul, tak boleh kita nak cop lagi. Jadi sekarang ni sudah mantap, maklumat sudah jelas, siapa yang lawan lagi maka mereka kafirlah. Na'udzubillah. Jadi ayat ini yang ke-10 ini, maknanya setelah dibawa segala hujah, tak ingat juga, barulah dimatikan. Orang panggil mati stem. Orang apa kata mati awah. Dan menunjukkan bahawa kebanyakan manusia kafir. Yang Islam itu sedikit bilangan yang nak banding dengan orang lain. Sebab itulah kita daripada beberapa kali kita ulang bahawa ramai tak semesti betul. Kalau nak kira macam tu, orang kafir lebih ramai daripada orang Islam. Orang Islam sedikit bilangannya. Yang penting kita istiqamahlah di atas landasan ini. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Baik, para pelajar sekalian, kita akhiri 10 perkara dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.